program-program macam mana kita nak angkat keupayaan universiti ini, khususnya para pelajar penyelidik di peringkat pasca ijazah juga. Namun begitu, fasiliti yang kita buat di makmal-makmal lapangan, ya. Saya tahu top universities in the world dia ada satu pulau aja yang dibuat stesen penyelidikan. Itu pun dah Harvard, ya. Ada di pulau. NUS dia ada stesen penyelidikan. Ya. Kebanyakannya Marine University ada sedemikian. Tetapi kita ada both land, ya, terrestrial dan juga islands. Jadi di sini dah untuk terrestrial kita akan kembangkan program biodiversity. Khususnya kita dalam keadaan tropical biodiversity. Projek Tasik Geni di mana pembangunan untuk belajar, ya, saintis dalaman dan juga luar, dan juga program-program yang bersidangan, dan kita harapkan dia dapat mengeratkan lagi untuk meningkatkan lagi bilangan penulisan tentang khazanah-khazanah kita di negara yang begitu kaya dengan khazanah alam. Jadi ini peruntukan yang besar di bawah rancangan Malaysia ke-10, seterusnya Malaysia ke-11, dan kita harapkan in fact 2 hari lagi kita akan bincang satu program yang mengembangkan program-program ke tengah, ya, untuk sebagai satu geopark, dan kita akan menjadi agent of change, ya, di dalam pembangunan peningkatan ilmu khazanah alam. Projek di SKU juga, ini pun another place yang terrestrial. So akan siap pada tahun ini juga. InsyaAllah itu adalah satu lagi tempat di mana para pelajar, ya, mensyarah, dapat mengembangkan ilmu lagi bersama komuniti. Seterusnya di pulau, amat malang sekali saya rasa kalau pensyarah ataupun penyelidik, ya, para pelajar, staf UMT yang belum sampai ke Pulau Wido. Saya kata malang. Jadi dengan itu faham je lah. Cuba ambil peluang untuk melihat dan untuk memberi sumbangan dari segi idea dan sebagainya untuk keadaan-keadaan tempat di pulau, dan juga satu lagi kampus, ya, yang akan menjadi kampus cawangan UMT Bukit Ko. Ini dalam persiapan, ya, pada fasa yang pertama. Kita masih mempertahankan tentang peruntukan-peruntukan bawah rancangan Malaysia ke-12. Jadi dengan itu saya ucapkan banyak terima kasih kepada pihak pengarah kerja, bagi tepukanlah kepada Faizal sekarang sebagai pengarah. Ada kita harapkan juga akan menjadi suntikan semangat kepada fakulti. Di sini khususnya fakulti perikanan, ya, pertanian, ya, FPSM, untuk membangunkan ladang-ladang dan peternakan di dalam program makanan. We are talking about food security. Oleh kerana kampus Gong Badak sudah sampai kepada tahap yang kata saturated, 10,000 pelajar, dan kita tak boleh lagi menampung seterusnya. Jadi kita terpaksa expand kepada Bukit Ko, dan saya nampak perkembangan yang drastik, ya, di dalam fakulti sains makanan. Begitu juga dengan kalau sekarang ini kita ada pusat pengajian asas lanjutan, ya, PEPAL, dan seterusnya. Kita nampak program yang melibatkan non-marine juga boleh dikembangkan, ya. Jadi di situ School of Liberal Arts dalam communication, dalam language, agama, keusahawanan, in all this, ada peluang-peluang yang besar, ya, untuk mengembangkan sayap mereka sebagai menjadi sebab fakulti pada masa akan datang, tetapi pada kampus yang ada. SEC growth maknanya kita universiti berupaya menampung, menguruskan pelajar yang lebih ramai lagi, sama ada pasca siswazah ataupun prasiswazah.
Subhanallah, saya suka sangat bila ada orang ingatkan saya untuk sebut ayat ni. Ayat wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Ada seorang makcik jumpa saya. Masa tu makan, dia nak cerita juga, dia kata, Ustazah, dalam 2 minggu lepas cucu saya koma, masuk ICU, sekian-sekian, lepas tu dia sedar dia kronik. 2 minggu doktor tak benarkan ibu dia menyusukan anak. 2 minggu tak benarkan. Lepas tu saya terdengar ceramah Ustazah pasal ayat surah Ghafir ayat 44. Saya hafal, saya suruh semua anak baca, saya suruh semua amalkan supaya sandarkan cucu ini kepada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah. Daku menyerahkan cucuku ini kepadamu ya Allah. Daku serahkan anakku ini kepadamu ya Allah. Sesungguhnya engkau maha melihat keadaan hamba-Mu. Lalu makcik ni cerita, dia kata, Ustazah, sehari kami beramal Ustazah. Doktor telefon, boleh datang susukan anak. Datang ya hari ini, susukan anak datang sekarang. Padahal dah berapa minggu kami minta supaya ibu ni dapat susukan anak. Dah bengkak-bengkak dah. Ustazah selepas itu, Alhamdulillah cucu sehat, dah boleh bawa balik dah. Masya Allah, Allahu Akbar. Saya pernah satu ketika kan, di Terengganu masa tu, saya dah habis dah ceramah, MC tu lelaki, umur lebih kurang umur 50 lebih ke 60 lebih, orang tua lelaki. Jadi saya kata saya dah tak boleh teruskan, minta maaf sekadar itu ceramah saya. Lepas tu dia pun pegang mic. Dia pegang mic, dia menangis. Dia kata, Ustazah, saya minta dengan Ustazah. Depan orang lelaki menangis bukan senang. Ustazah tolong share dengan semua orang yang hadir ni Ustazah. Lepas tu dia pun bercerita. Dia kata, Ustazah, saya ni kerja sebagai bawa pemandu driver. Itulah sumber rezeki saya. Bawa van ke bawa apa, macam itulah. Itulah sumber rezeki saya pemandu driver. Saya selalu sesat Ustazah. Sebab tengok Waze kadang tak reti. Memang kan? Kadang saya ikut Waze, tunjuk jalan mati dan sebagainya. Tapi Ustazah, dah 3 minggu saya beramal dengan ayat ni Ustazah. Saya tak sesat dah Ustazah. Ada ketikanya, saya pagi-pagi saya akan baca. Wa ufawwidu amri ilallah. Aku menyerahkan urusan hidup aku hari ini kepadamu ya Allah. Urusan kerjaku ya Allah kepadamu ya Allah. Sesungguhnya engkau maha melihat keadaan hamba-Mu. Dia kata berapa kali saya tak boleh nak cerita. Menangis sambil dia cerita, dia kata, saya ada sesat, saya berhenti tepi jalan. Tapi tak tahu orang daripada mana ketuk pintu. Cik nak pergi mana? Mai saya tunjuk. Saya kata saya tak tahu Ustazah. Orang tu tunjuk hantar tempat saya nak pergi. Mesti ada bila saya tak tahu, saya sesat, saya tak nampak jalan, saya berhenti, akan ada orang kan tunjuk jalan. Saya percaya, baru saya faham hidup kita selama ini sebab apa jadi susah? Sebab tak minta dengan Allah. Kita susah sebab kita tak serah urusan kita kepada Allah. Sebab kita kurang tawakal kepada Allah. Kalau saya tahu, dah lama saya buat Ustazah. Selama ini hidup rasa kita yang uruskan sendiri. Kita rancang, kita usaha. Rupanya bila kita sandarkan pada diri kita, kita sangat lemah. La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya melainkan daripada Allah. Ini kisah benar juga. Ada seorang lelaki, masa tu saya nak pergi kat kereta, dia ikut saya berceramah di satu syarikat gegasi yang besar. Saya nak cerita, encik tu pun kata, Ustazah, saya sakit anxiety disorder yang sangat teruk. Saya depression yang sangat teruk. Sampai saya tak boleh pergi kerja. Saya nak bunuh diri. Saya rasa sekian-sekian. Saya dah bagi surat pun kepada bos untuk berhenti kerja walaupun gaji baik. Anak ada 7 orang. Saya nak tinggalkan isteri, nak tinggalkan anak. Saya nak lari jauh. Saya dah tak boleh dah teruskan hidup. Saya pergi berubat, jumpa pakar sakit jiwa, makan ubat pun tak berkesan. Kemudian saya jumpalah rawatan-rawatan tradisional pun saya buat. Ustaz suruh amalkan istighfar, amalkan selawat, semua saya buat berapa ribu kali. Kemudian satu hari saya dengar ceramah Ustazah, saya baca surah Ghafir ayat 44 dan Ustazah kata tak kisah berapa pun, ini. Kemudian encik ni kata, sampailah satu peringkat, saya ulang-ulang, wa ufawwidu amri ilallah. Daku menyerahkan sakitku ini kepadamu ya Allah. Sesungguhnya engkau maha melihat keadaan hamba-Mu. Dia kata bila ulang-ulang sampai hafal, sampai menghayati.
Dan sebagaimana Ustazah cakap, bukan bergantung kepada jumlah, tetapi sampai hati tenang. Bila saya sebut sesungguhnya Allah Maha melihat keadaan hambanya, saya rasa tenang sebab ketika itu saya tahu Allah exactly boleh tahu apa yang saya rasa. Sebab rasa sakit itu Allah yang beri. Rasa sayang, rasa rindu, rasa kecewa, rasa-rasa itu makhluk Allah. Allah yang ciptakan, Allah beri ke dalam hati kita. Jadi rupanya orang yang sakit mental, orang yang tekanan jiwa, dia nak satu masa dia rasa dia difahami, dia ini diyakini. Allahu Akbar. Bila dah masuk Ustazah, Allahu Akbar, dia kata, saya boleh pulih Ustazah dalam tempoh yang cepat. Dan Ustazah tengok inilah saya hari ini. Dan saya lebih baik daripada saya yang sebelum sakit dulu. Saya jadi orang yang tenang dan saya sangat yakin. Walaupun saya ada ujian. Sebab apa? Ujian apa pun selagi kita ada Allah, pasti dapat diatasi. Masalah apa pun pasti akan jadi mudah apabila kita sandarkan kepada Allah. Sebab saya tak pernah diuji dengan ujian yang lebih berat seumpama itu. Dan saya syukur saya diuji begitu hari itu. Sebab saya dapat mengamalkannya dengan yakin. Sesungguhnya innallaha basirun bil ibad. Sesungguhnya Allah Maha melihat keadaan hambanya. Allah Maha melihat kesusahan kita, kececewaan kita, kebimbangan kita, ketakutan kita tanpa kita perlu cerita. Sebab nama Allah yang basir di hujung tu. Allah yang Maha melihat. Allah bukan melihat luar je, tapi Allah melihat jauh ke dalam hati kita. Allah sebut di dalam surah At-Talaq ayat 2 hingga 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yang yakin kepada Allah, yang redha kepada Allah, semua itu adalah ciri orang yang bertakwa. Yaj'al lahu makhraja. Allah akan beri dia jalan keluar setiap masalah, setiap kesulitan. Itu janji Allah. Allah bukan suruh kita fikir jalan keluar, cari jalan keluar. Allah minta kita bertakwa kepada Allah. Allah akan beri jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan akan diberi rezeki daripada sumber yang tak